أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، شؤون الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ustaz, zoom tu besarkan dulu supaya bagi dia orang nampak nah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat kurnianya, alhamdulillah, setelah 3 minggu kelas kita ya tertunda selama 3 minggu kerana ialah membuat persiapan untuk kita punya projek azbar.com. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izin Allah SWT pada tanggal 1 November 2021 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah, hari Isnin, alhamdulillah kelas kita bermula kembali. Alhamdulillah, tinggal lagi ada sedikit saja perubahan jadual. Biasanya hari Isnin dan Selasa ni kelas tajwid, tetapi kita ubah hari Isnin dan Selasa pagi kelas tahsin. Jadi kelas tajwid diubah kepada hari Rabu dan Khamis pagi. Jadi kelas tahsin pada setiap pagi Isnin dan Selasa, manakala kelas tajwid pada setiap hari Rabu dan Khamis, insya-Allah. Manakala di sesi malam, Isnin dan Selasa kelas asas, Rabu dan Khamis kelas taktih. So itu 4 modul ya, 4 modul. Kelas asas untuk yang tak boleh membaca, ya, Isnin dan Selasa 8 malam. Habis saja kelas asas ni, masuk kelas taktih, maknanya kelas untuk melancarkan bacaan. Maklumlah orang baru nak boleh membaca, dia tak lancar lagi, dia masuk kelas taktih, iaitu pada hari Rabu dan Khamis pukul 8 malam. Sesi malam pukul 8 ya, sebab sahabat-sahabat kita di Sabah, Sarawak, mereka jauh masa dengan kita 1 jam. Jadi kalau kita mula pukul 9, di Sabah, Sarawak tu macam pukul 10 dah, jadi terlalu lewat ya. So Isnin dan Selasa malam pukul 8 kelas asas, Rabu dan Khamis kelas taktih. Manakala sesi pagi, Isnin dan Selasa kelas tahsin, modul ketiga. Habis taktih masuk kelas tahsin, modul ketiga.
Okey. Dan Khamis dan Jumaat, Rabu dan Khamis adalah kelas tajwid. So inilah 4 modul kelas Al-Quran yang saya ajar. Ya. Manakala kelas-kelas lain, contoh kelas Taranum, kelas Qiraat, ya, kelas Harfiah dan lain-lainnya, okey, seperti jadual yang saya dah hantarkan dalam grup WhatsApp kita. Nanti tuan-tuan puan-puan, ibu ayah sekalian, cuba tengok semula jadual tu nanti. Tinggal lagi kalau ada apa-apa perubahan, insya-Allah saya akan maklumkan di dalam grup WhatsApp gitu, iaitu grup linkazubair.com. Alhamdulillah, insya-Allah ibu ayah ya. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tidak melengahkan kelas kita, insya-Allah saya mohon ibu ayah bolehlah buka surah Al-Mulk. Ya, buka surah Al-Mulk. Saya percaya di kalangan ibu ayah sendiri pun dah ada dah buku-buku surah Al-Mulk, ya. Saya tengok sekejap. Oh, saya tak ada kat depan ni. Ya, saya percaya ada dah ramai dah beli surah buku surah Al-Mulk kan. Jadi bagi yang guna buku surah Al-Mulk itu adalah buku yang terbaik sebab buku tersebut kita boleh tanda. Ya. Namun begitu bagi yang tidak ada buku tu lagi, kalau boleh beli. Ya, beli dengan kita. Buku tu tak ada jual di luar. Hanya ada jual pada kita, jadi boleh beli, nanti telefon Farah. Ya, pembantu saya Farah, pembantu takbir kat sini Farah. Boleh telefon Farah ataupun WhatsApp Farah kata nak beri buku surah Al-Mulk. Ya, itu bincang dengan Farah. Tentang buku ibu ayah, semua bincang dengan Farah. Ya, berhubung dengan Farah. Ya, insya-Allah. Farah ada dalam kita punya grup link azubair.com tersebut. Okey, dia di antara admin kita ya. Baik, baiklah. Untuk itu ibu ayah sekiranya dah bersedia, sekarang mari ikut saya baca dahulu ya. Ikut saya baca dahulu, kita anggaplah ni kelas mula balik semula. Tak apa ya. Maklumlah 3 minggu dah tak berjalan, jadi nak dapat semula momentum tu ambil masa. Okey, untuk mengikuti pengajian apa yang saya baca selepas ini, pastikan ibu ayah ada pensel di tangan. Ya, pastikan ada pensel untuk tanda di mana tempat saya wakaf, di mana tempat saya ibtidak. Sebab salah satu modul yang ada dalam kelas tahsin ini ialah kita belajar tentang wakaf dan ibtidak. Ya, kita akan belajar tentang wakaf dan ibtidak. Oleh kerana itu, sediakan pensel dan tanda di tempat mana kita wakaf, di tempat mana kita ibtidak semula bacaan kita. InsyaAllah ya. Baiklah, untuk itu ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua tak dengar ni, senyap ni. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya. Demikian talilah Ibu Ayah ya. Bacaan kita sebagai mukaddimah kita pada pagi ini ya, sebagai orang kalau dalam perkara lain mungkin kita sebut sebagai wamak. Ya, ini sebagai mukaddimah kita untuk kelas kita yang pertama pada bulan November ini. Alhamdulillah telah sama-sama kita dapat baca surah Al-Mulk daripada ayat 1 sehingga ayat 5. Alhamdulillah ya. Baik. Sekarang saya nak terangkan balik semula tentang modul kelas tahsin ya, supaya Ibu Ayah nampak nanti. Okey. Baik. Untuk modul ke tahsin ini, tahsin ni kalau dalam ikutkan kelas yang saya buat, asas, taktih, tahsin, tajwid. Bermaksud kelas tahsin adalah kelas tahap 3. Ya, kelas asas kelas tahap 1, kelas taktih kelas tahap 2, kelas tahsin kelas tahap 3 dan kelas tajwid kelas tahap 4. So pagi ini kelas tahsin. Oleh kerana itu saya nak terangkan tentang modul tahsin, apa yang kita belajar di dalam kelas tahsin kita. Baik, yang pertama sekali pada pusingan pertama, tulis ya. Pusingan pertama, tulis, buat catatan sedikit. Sambil itu insya-Allah saya tuliskan juga di hadapan ni supaya Ibu Ayah nampak ya. Okey. Bismillah. Pusingan pertama, guru membaca, murid ataupun Ibu Ayah ya mengikut. Ini pusingan pertama. Saya baca, Ibu Ayah ikut. Macam tadilah. Ya, saya baca, Ibu Ayah ikut. Okey. Pusingan kedua, kita akan bincang tentang waqaf dan ibtidah. Di mana tempat kita berhenti, di mana tempat kita mula, mengapa berhenti di situ dan mengapa mengambil pula di tempat yang lain. Contoh. Ini yang kita akan bincangkan pada pusingan yang ketiga. Pusingan kedua. Pusingan yang ketiga, kita akan pergi kepada tajwid ringkas. Tajwid ringkas. Okey. Pusingan yang keempat, kita akan pergi kepada sebutan huruf ringkas. Pusingan kelima, Ibu Ayah baca ataupun murid membaca, guru perbaiki. Ini modul kita. Ya, ini modul kelas tahsin yang kita start belajar pada pagi ini insya-Allah. Okey. So pusingan pertama tadi dah selesai. Selepas ini kita akan bincangkan tentang waqaf ibtidah. Kenapa berhenti kat situ, kenapa ambil kat sini. Okey. Okey, ini yang kedua. Ketiga, kita akan belajar tajwid ringkas. Yang mana tajwid ringkas dalam kelas tahsin ini, kita tak perlu hafaz nama-nama huruf, nama-nama hukum. Kita tak perlu tahu nama-nama hukum. Yang perlu kita tahu dalam tajwid ringkas ini ialah kenal tanda, tahu macam mana nak baca. Ya, kenal tanda, tahu macam mana nak baca. Okey, itu tajwid ringkas. Yang keempat, sebutan huruf yang ringkas. Sebutan huruf yang ringkas ni pun kita tak perlu tahu nama, sifatnya dan sebagainya. Ya, kita cuma tahu nanti kumpulan-kumpulan bunyi huruf saja. Okey, dan yang pusingan yang kelima nanti Ibu Ayah, tuan-tuan puan baca, saya cuba dengar lagi, kalau ada mana-mana kesalahan, kita akan repair, touch up. Boleh insya-Allah. Baik. Selain itu tuan-tuan puan, pastikan tuan-tuan puan Ibu Ayah sekalian memiliki buku tajwid saya ni. Ya,
Pastikan semua dah memiliki buku tajwid ini. Okey. Untuk modul tahsin, buka daripada belakang. Ya, tengok buku saya ni, buka daripada belakang. Okey. Ustaz zoom dekat sikit Ustaz. Okey, buka daripada muka surat yang merah ni. Ni. Ni ya. Ni. Ini dipanggil modul asas tahsin. Okey. Pada muka surat 1, ini yang kita nak belajar sekali lagi ni tentang waqaf dan ibtidak. Ya, tentang waqaf dan ibtidak. Pada muka surat 2, kita akan belajar tajwid ringkas. Muka surat 2 ni, okey, tajwid ringkas. Dan pada muka surat 4, kita akan belajar sebutan huruf yang ringkas. Okey. Dan pada pusingan yang kelima ni, ibu ayah baca, saya cuba repair dan touch up. InsyaAllah ya. Itu dia insyaAllah. Baiklah. Okey Ustaz. Itu dia. Okey, baik. So itu sekarang, mari kita pergi semula kepada surah Al-Mulk kita. Mari kita lihat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil itu ibu ayah boleh berkomunikasi dengan saya ya. Boleh bertanya dan sebagainya ya, supaya kelas kita hidup, jangan sunyi sangat. Okey? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita wakaf di sini. Jadi tanda macam tu. Ini tanda wakaf. Ya, kita wakaf di sini. Ataupun kalau tak nak buat besar-besar macam ni, buat kecil je kat bawah ni. Menunjukkan kita wakafkan bacaan kita di situ. Okey. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wakaf yang kedua dalam ayat pertama kita. Bermaksud ayat pertama surah Al-Mulk kita wakaf pada 2 tempat. Kita wakaf pada 2 tempat. Baik, mari kita lihat pada wakaf tempat yang pertama. Pada tempat yang pertama ini, ini menunjukkan cara wakaf nombor 1. Ya, okey Ustaz, mana Ustaz sebut tanda wakaf nombor 1 ni? Mari kita lihat balik semula dalam buku ni tadi. Okey. Okey, buka modul tahsin kat belakang ni. Buka muka surat 1. Okey, di atas ini ada kotak biru. Betul kan? Atas ni ada kotak biru. So lihat pada kotak biru tu. Apa dia kata? Wakaf sebelum kata sendi. Itu cara wakaf pertama. Cara wakaf kedua, wakaf pada kata sendi. Dan cara wakaf yang ketiga iaitu wakaf selepas kata sendi. Jadi nak wakafkan bacaan ini ada 3 cara. Seperti dalam kotak tu, katalah ni kata sendi. Boleh nampak tak tulisan saya ni? Boleh nampak tak? Tak. Apa jelas? Tukar color. Saya cuba tukar color. Kalau warna merah nampak tak? Nampak tak warna merah? Bro, I tengok pada aku bro. Nampak ada je. I tengok dah ada bro. Ada apa tu? Nampak juga. Tolong jangan ada suara-suara lain. Tu ada seorang sembang kat belakang tu. Tolong. Tuan-tuan perempuan, saya nak tanya, ibu ayah. Mana lebih nampak, warna hitam ke warna merah? Warna hitam. Warna hitam. Ya. Warna merah ni tak berapa ya? Tak nampak. Okey, baik. Saya gunakan warna hitam. Okey, baik, saya guna warna hitam. Dah. Tolong jauhkan laptop, komputer, handphone daripada orang lain. Kalau boleh ikuti kelas ni duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik yang khas lah supaya tak bunyi macam-macam keliling rumah kita. Okey, baik. Kembali lihat di sini. Kata sendi. Cara wakaf yang pertama iaitu wakaf sebelum kata sendi. Ini dipanggil cara wakaf pertama. Wakaf sebelum kata sendi. Cara wakaf yang kedua adalah wakaf pada kata sendi. Ini cara kedua, ya. Wakaf pada kata sendi. Cara wakaf nombor 3 ialah wakaf selepas kata sendi.
Jadi ada 3 cara mewakafkan bacaan. 3 cara memberhentikan bacaan. Pertama, berhenti sebelum kata sendi. Kedua, berhenti pada kata sendi. Ketiga, berhenti selepas kata sendi. Selepas kata sendi. So ada 3 cara mewakafkan bacaan. Okey. Ketiga-tiga cara wakaf ini, bagaimana pula cara nak ibtidak, nak ambil semula bacaan, nak sambung semula bacaan. Ketiga-tiga cara wakaf ini, bila mana kita nak sambung semula bacaan, maka mesti bermula dengan kata sendi. Start semula daripada kata sendi. Maksudnya, kalau wakaf sebelum kata sendi, tak perlu patah balik, ambil kata sendi hadapannya, terus sambung bacaan. Okey? Sekiranya wakaf pada kata sendi, cara yang kedua, wakaf pada kata sendi, bila nak start balik bacaan, nak ibtidak semula bacaan, nak sambung semula bacaan, maka ambil kata sendi ni dan terus sambung bacaan. Tak perlu patah balik ke belakang. Tetapi, cara wakaf nombor 3, iaitu wakaf selepas kata sendi. Ya, wakaf selepas kata sendi, bila mana kita nak sambung semula bacaan, nak ibtidak semula bacaan, maka mesti berpatah balik ke belakang, ambil kata sendi dahulu, baru sambung bacaan. Boleh? Boleh faham tak? InsyaAllah Ustaz. Allah ya. Okay. Setakat ni ada soalan tak tentang kotak ni? Ini ringkasan. Sangat ringkas. Ada soalan tak? Ustaz, macam Sebelum mana kita nak kenal kata sendi Ustaz? Ya, itu bagus soalan. kata sendi Okey, tak saya payah memang belajar. tunggu soalan tu. Okey, nak kenal kata sendi, bukalah buku ini pada muka surat 1 ni tadi. Semua yang saya letak di sini ni merupakan kata sendi. Ya, semua yang saya susunkan di sini merupakan kata sendi. Kata sendi itu apa ya? Ustaz, ibtidak ni kata sendi sama. Saya tak faham pula. Ibtidak ni dalam bahasa Melayu memulakan bacaan. Mana lepas kita berhenti, nak mulakan semula bacaan. Oh. Nanti dia panggil ibtidak. Kata sendi itu macam ni kata sendi. Wah, kata sendi. Ya. So nak kenal kata sendi, mesti buka buku ni balik semula dan lihat kat sini. Ada banyak saya beri kata sendi kat sini. Ya, ini cuma sebahagian je, ada lagi sebenarnya kata sendi ni. Tapi ini sebahagian, tak apa, kita belajar pelan-pelan insya-Allah ya. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, baik. Kalau tak ada soalan sekarang, mari kita lihat. Oleh Ustaz, kerana kita wakaf pada tabarakalladzi biyadihi, Bermakna tuan-tuan sudah bersama dengan saya selama setahun 2 bulan tuan-tuan. Setahun 2 bulan tuan-tuan ya. Bukan sikit lah. Bukan sekejap dah, lama tuan-tuan. Setahun 2 bulan tuan-tuan belajar saya. Dan alhamdulillah tuan-tuan dah belajar 3 perkara penting ya, 3 perkara penting ataupun 4 perkara penting. Yang pertama tuan-tuan dah belajar asas bahasa Arab ya, tuan-tuan dah dapat apa yang kena gambaran penuh apa yang kita belajar dalam bahasa Arab. Yang kedua tuan-tuan dapat menguasai ya, dapat memahami masalah wakaf dan juga ibtidak. Yang ketiga tuan-tuan dapat apa? Tuan-tuan dapat macam mana kalau ni siapa punya mic tertutup. yang sama tuan-tuan, bukan lain, sama sahaja tuan-tuan. Ya, kita boleh membariskan artikel bahasa Arab ya, dan yang terakhir tuan-tuan, tuan-tuan dah dapat dengan saya iaitu cara apa ni i'rab tuan-tuan, ilmu i'rab ya. Apa dia ilmu i'rab, kita dah bahaskan dengan secara detail dekat tuan-tuan ya. Dan kita tambah pula tuan-tuan bonus untuk tuan-tuan macam mana kita nak tadabburkan ayat Al-Quran menggunakan kaedah bahasa Arab ya. Dan hari ini hari yang terakhir tuan-tuan, hari yang terakhir tuan-tuan, kita akan Ada gangguan lah. yang terakhir yang kita namakan Senyap. Apa benda tu? Dia tengah belajar bahasa Arab. Sabar je lah. Kenapa masuk kat sini ya? Kenapa masuk dekat sini? Mana Ustaz Ustaz,
Ustaz merajuk kot sebab tadi Oh. bising. Mana Ustaz ni baru nak kenal kata sendi. Kata sendi tadi muka surat 1 semua tu. Ya. Ya. Wow tak ada pula. Ada. Wow kata sendi kan tapi Permulaan. wow dan tak ada. Oh ada tu. Ada. Ada. Alah, baru nak mula kelas. Tak apa, sabar Kak. Sabar, nanti lama-lama dia orang tahulah. Kalau boleh janganlah ada Kak tadi tak apa faham benda-benda juga nak tanya juga Ustaz tadi. Macam mana nak kenal kata sendi tapi takut nak tanya. Kata sendi pun tak tahu. Yalah, baru mula belajar. Kalau boleh janganlah ada benda-benda yang Ustaz tak Ah, suka tu As, masuk As, ni. akak siapa ni kenal kata sendi wow je. Wow. Ni pun baru belajar kata sendi. Mana ni Ustaz Fadli, tolong Ustaz Fadli. Kat mana ni ya? Tak gambar pun tak ada. Ustaz Fadli tengah betulkan tu. Dengar tak suara Kak? Dengar? Dengar. Tak apalah Ustaz, tak ada, kita berkenalan. Ni nama apa ya? Tak boleh. Kalau Ustaz tak nak masuk kan. Oh, Ustaz tak masuk pula. Ni kena pertama kan? Ya. Pertama bulan ni. Oh, bulan lepas dah ada dah? Tak ada lagi. Kan Ustaz cakap baru 3, dah nak masuk 3 minggu baru mula. Oh, dah mula 3 minggu. Sibuk kan? Oh, sambut daripada dulu lah. Dulu ada dah kelas tasik ni. Oh, Kak baru masuk hari ni tu yang tak tahu tu. Memang yang bawa hari ni. Yang dulu Ustaz mula balik hari ni. Jap. Kalau Ustaz kata habis dah cakap. Cukup stop. Nanti dengar Ustaz masuk. Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk kelas ni ya? wa huwa ala kulli syai'in Sabar. Tengah betulkan tu. Tadi dia nak terangkan kata sendi. Ada orang masuk bahasa Arab pula. allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى Ustaz, في أوقات الرحمن. Ustaz dengar tak Ustaz? Itulah Ustaz kata adab-adab kita belajar. Janganlah masuk campur yang lain-lain. Betul tu. Adab. Kerana seorang habis semua. Adab kita dengan guru. Janganlah masuk campur yang lain-lain tu. Sebab ni ramai kan. Mungkin Ustaz Fadli tengah set up kot. Tak apalah, kita tunggulah kejap. Ustaz. Biasalah, maknanya hari ni sebab ramai yang baru join, first time join hari ni. Maklumlah kita semua ni mungkin ada yang baru first time guna Zoom. Adalah benda-benda tu. Tak apalah, nanti next class insya-Allah dah boleh selesai kot. Bila dah mahir semua guna, tak adalah gangguannya. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Kita tunggu je lah Ustaz. Mungkin Ustaz tengah ada set up tu. Tak dengar apa makluman tu. Okay, Ustaz Azri tengah duk set up. Info apa tu? Tak dengar. Info apa? Tak ada info. Saya je cakap. Sebab ramai yang hari ni baru first time join kelas ni. Jadi mungkin first time guna Zoom ni mungkin masih lagi yang tak mahir nak tutup mikrofon. Kod ada yang macam tu lah.
Alah, biasalah kalau kita nak ngaji online, fokuslah kelas je. Dah macam mana kita ni? Tunggu je lah. Macam tu lah agaknya. Kejap. Rasa kita semua kena tutup mikrofon kita tu bila kita tak cakap kan. Bila kita cakap baru kita buka dengan nak cakap dengan ustaz baru kita buka kan. Tu dia jadi macam tu tu. Ada yang seorang lain masuk. Ustaz Fazli ada sebelah tu. Ya, Assalamualaikum Ustaz Fazli. Macam mana kelas? Oh ni Ustaz Zubir mesej ni, dia kata Ustaz Fadli tengah atasi masalah. Jadi Ustaz Zubir kata harap tunggu. Kena tunggu jap. Harap apa? Harap tunggu. Oh, tunggu. Ustaz Zubir Alhamdulillah, kata tunggu, sabar. tunggu. Sabar menanti. Okey Ustaz. Cubaan. Ada dah suara. Perlu tak dia masuk? Alhamdulillah. Sambung terus Okey, baik. Alhamdulillah. Itulah ya. Cabaran sikit ya, tak apalah. Ada apa tu, oleh kerana lama sangat tinggal kelas ni jadi dia. Biasa memang komputer kita di studio ni berlaku macam tu. Bila lama tak buka dia ada jadi itulah ujian-ujian sikit kan. Baiklah, so kita kembali. Kita kembali. Baik, saya dengar tadi ada yang bertanya, apa benda kata sendi ni? Nampak saya kena ulang balik semula lah apa dia kata sendi. Baik. Kata sendi ni, contohlah contoh, saya buat tangan saya, cuba tengok tangan saya ni. Katalah ini satu ayat. Ya, daripada sini sampai ujung ni satu ayat. Dan cuba lihat kalau pada tangan saya ni ada berapa sendi. Cuba lihat. Pertama, sendi pertama. Ini sendi kedua. Dekat siku sendi kedua. Dekat sini sendi ketiga. Ini sendi keempat. Ini pula sendi kelima, sendi keenam. Sampai 7 habis ayat. Jadi daripada pangkal ini sampai hujung ini ataupun daripada ayat ini sehingga hujung ayat ini ada beberapa kata sendi. Ada beberapa sendi. Contoh. Dengar betul-betul. Dengar ayat saya ni. Malam tadi Ustaz Zubir mengajar di Masjid Tepian Putra. Manakala pagi ini dia mengajar di studio rumah mengaji pula. Dan selepas ini dia mengajar di Masjid Negeri Pahang Darul Makmur. Ulang sekali lagi Ibu ayah cuba cam kata sendi dia. Sekali lagi saya ulang. Malam tadi Ustaz Zubir mengajar di Masjid Tepian Putra. Manakala, tu kata sendi. Manakala pagi ini Ustaz Zubir mengajar di studio rumah mengaji pula. Dan, tu kata sendi. Dan selepas ini Ustaz Zubir mengajar pula di Masjid Negeri Pahang Darul Makmur. Okey, Ibu ayah, saya nak tanya. Ayat yang saya baca tadi, dia menceritakan tentang apa? Ustaz mengajar mengaji di tempat. Menceritakan tentang Ustaz mengajar mengaji. Berapa tempat Ustaz Zubir mengajar mengaji? 3 tempat. 3 tempat. Pertama kat mana? Masjid Putra. Masjid Tepian Putra. Lepas itu? Rumah mengaji. Lepas itu? Masjid Negeri. Ya. Okey, dalam setiap rangkap tu bermaksud ada 3 tempat, bermaksud ada 3 rangkap. Ya.
setiap rangkap dia mesti ada diselangi dengan kata sendi. Okey, rangkap pertama. Saya berhenti kat kata sendi apa tadi? Manakala. Manakala. Rangkap kedua, saya berhenti dekat kata sendi apa? Dan. Dan. Jadinya Ustaz, Itulah penyambung dipanggil ayat lah. kata sendi. Saya tulislah sikit. Saya percaya ada yang tak berapa faham lagi. Tak apa, perlahan-lahan ibu ayahnya. Perlahan-lahan kita belajar, insya-Allah lama dapat nanti. Okeylah, saya buat semula ayat ni dalam bentuk tulisan supaya nampak sikitlah. Ustaz ni main sebut je kurang faham lah Ustaz. Okey. Kita nak fahamkan makna Allah, kita penyambung cuba bagi ayat faham. ni. Penyambung ayat. Penyambung ayat itu dipanggil kata sendi. Ha. Okey. Malam tadi UZM Ustaz Zubir Malik mengajar okey, Mengaji. mengajar di Masjid Tepian Putra. tepian TPP je. Putra Kuantan. Tepian Putra lah, tak payah Kuantan. Masjid je, Tepian Putra. TPP Okay. je. Saya wakaf di sini, berhenti. Mana Wakaf, berhenti. Lepas tu saya sambung. Kemudian pagi ini UZM Ustaz Zubir Malik mengajar di rumah mengaji. Di studio rumah ngaji pula. Dan selepas ini UZM Ustaz Zubir Malik akan mengajar di Masjid Negeri. Di Masjid Negeri, betul. Okey. So kalau kita lihat dalam ayat menceritakan Ustaz Zubir mengajar ini, saya berhenti pada dua tempat. Pertama kat sini. Ni saya berhenti. Kedua di sini, betul kan? Ya. Di sini saya berhenti. Betul? Dan ketiga akhir ayat, betul? Okey, Bairi kita lihat. Antara malam ada lagi. Sabar Ustaz, sabar. Mari duk mesti balik budak ni. Boleh tengok siapa yang sabar je lah. Okey, terus ya. Okey. Malam tadi UZM mengajar di Masjid Tepian Putra. Mana kata sendi dia? Kemudian pagi ini UZM mengajar di studio rumah ngaji pula. Mana kata sendi dia? Dan. Dan. Okey. Ini kata sendi. Penyambung atau akak sebut tadi apa? Penyambung ayat. Penyambung ayat. Penyambung ayat. Mungkin kalau bahasa kita orang lama penyambung ayat. Tapi bahasa sekarang ni dipanggil kata sendi. Oh, kata sendi. Kata sendi. Ibtidak tu? Ibtidak ni memulakan. Malam tadi Ustaz Zubir Malik mengajar di Masjid Tepian Putra. Berhenti, wakaf. Ibtidak nak mulakan balik bacaan. Kemudian bermaksud Ustaz Zubir memulakan bacaan ataupun mengibtidakkan bacaan dengan kemudian. Kemudian pagi ini Ustaz Zubir Malik mengajar di studio rumah mengaji pula, wakaf. So Zubir ibtidak semula bacaan kat mana? Dan. Dan selepas ini UZM akan mengajar di Masjid Negeri Pahang Darul Makmur. Faham. Contoh. So, boleh nampak tak kata sendi ni? Nampak. Jadi kata sendi inilah yang saya Arab dalam tak buku tahu ni tadi. Ni. Muka surat 1 tu.
Nah, muka surat 1 ni. Oh. Inilah kata sendinya. Ya. Yang mana, tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian, nanti ibu ayah bila ikuti kelas tahsin ini, insya-Allah sebulan 2 bulan, insya-Allah ibu ayah akan faham. Walaupun Nampaklah. kita bukan orang Arab, walaupun kita tak pandai bahasa Arab, tak tahu sehabuk pun bahasa Arab, tapi kita tahu nak berhenti kat mana, kita tahu nak ambil bacaan kat mana. Nampak? Ini satu modul yang kita buat untuk orang bukan Arab. Yang tak tahu bahasa Arab, tapi tahu nak berhenti kat mana, tahu nak ibtidak kat mana. Modul ni. Tapi ambil masa lah sikit. Ya? Namun begitu ibu ayah, kalau ada apa-apa nak tanya, tanya terus. Ya? Jangan tunggu-tunggu. Tanya terus. Saya tengah cakap-cakap, Ustaz ada soalan. InsyaAllah saya cuba jawab. Ustaz nak tanya terus ya? Tanya terus ya? Tak tahulah kalau advance sangat. Contoh kalau kita mengaji, maknanya kita tak nak berhenti, ambil tergantung. Macam tadi di masjid tapian. Berhenti situ tak boleh lah, tapian mana? Ya. Tak sesuai. Boleh nak berhenti kat sini, katalah nafas dah habis. Sampai sini, malam tadi UZM mengada di masjid tepian. Habis dah nafas. Mana nak sambung tak boleh. So, bagaimana nak buat kalau berhenti kat sini? Kena cari kata sendi. Ambil semula. Di masjid. Di ni juga merupakan kata sendi, tapi ini kata sendi kecil. Ya. Ini merupakan kata sendi kecil. Jadi saya beritahu, kata sendi besar berada di awal rangkap. Ya, ni awal rangkap, ni awal rangkap kedua, ini awal rangkap ketiga. Ya. Kata sendi kecil pula berada di tengah-tengah rangkap macam ni. Di tengah-tengah rangkap. Dalam macam ayat ini, okey ibu ayah, dalam ayat ini ada berapa rangkap? 3 rangkap. Ada 3 rangkap. Yes, alhamdulillah. Ini kata ketiga selepas ini lah. Macam mana Kak? Contoh kalau masjid negeri tadi boleh berhenti kat selepas ini. Kata kecil lah tu, selepas ini. Selepas ini? Tu bawah tu, nak pergi masjid negeri tu. Masjid Dan negeri. selepas ini habis nafas. Selepas ini habis nafas? Ni, kemudian ni? Bawah lagi, bawah ke masjid negeri tu. Okey. Dan selepas ini, sampai sini nafas habis? Habis. Kalau mana kalau start sini, sampai sini nafas dah habis, bermasa orang tu tak lama dah hidup tu. Dok ni nak belajar tanya ni. Yalah. Bahasa Arab Ustaz tak tahu. Mustahil. Baru start dah habis nafas, maknanya itu umur dah pendek sangat. Maknanya selepas ini Ustaz Zubair berhenti akan mengajar dia. Akan lah kata sendi kecil dia. Maknanya kalau kat sini, dan selepas ini Ustaz Zubair Malik akan. Contohlah ni kata sendi kecil ni. Betul. Akan kata sendi kata sendi kecil kan. Dan selepas ini Ustaz Zubair Malik, berhentilah kat ni. Sambung balik. Akan mengajar di masjid negeri pula. Ataupun dan selepas ini UZM akan mengajar. Kan? Akan mengajar, berhenti kat sini, nak start ambil semula kata sendi dekat belakang. Akan mengajar di masjid negeri pula. Okey. Tadi contoh, takut nafas pendek takut pula. Iyalah. Okey, faham. So boleh nampak kan? Tak apa ibu ayah, hari ni dapat faham 20%, 30% pun cantik dah. Besok kita buat lagi. Nanti minggu depan buat lagi, buat insya-Allah. Berdikit-dikit, lama-lama akan faham 100%. InsyaAllah. Ya? Okey, baik. Alhamdulillah. So, kita kembali pada ayat tadi. Kembali semula pada ayat ni. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita wakaf sebelum kata sendi. Mana kata sendi dia? Wa. Okey, cuba lihat dalam buku. Apa erti wa? Dan. Itu dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini rangkap 2. Okey, oleh kerana kita dah berhenti sebelum kata sendi, maka bila nak ibtidakkan bacaan, nak mula semula bacaan, tak perlu patah balik. Ambil terus kata sendi dan sambung. Ini menunjukkan cara wakaf nombor 1, iaitu wakaf sebelum kata sendi. Nak start, ambil kata sendi, terus sambung bacaan, tak perlu berpatah balik ke belakang. Okey, itu ayat 1.
Ayat 2. Jom kita lihat ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Wakaf kat sini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wakaf kedua kat sini. Wa huwal azizul ghafur. Wakaf ketiga kat sini. Bermaksud ayat 2 surah Al-Mulk kita wakaf pada tiga tempat. Mari kita lihat wakaf pertama. Mana kata sendi dia? Li. Li. Cuba lihat dalam buku. Apa erti li? Bagi. Bagi. Ya. Ni kata sendi dia, bagi. Okey, lepas tu kita wakaf pula. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana kata sendi dia? Dah. Wa. Wow. Bukanlah. La ni perkataan masih dalam ni. Dia mesti di depan dia. Depan dia tu kata sendi. Betul kan? Dia tu. Kata sendi di sini ialah wa. Lihat dalam buku. Apa erti wa? Wah, tu tahu lama dah. Okey. Baik. Sekarang, mari kita lihat. Cara wakaf di sini dan cara wakaf di sini merupakan cara wakaf nombor berapa? Cara wakaf nombor 1 ke? Atau cara wakaf nombor 2? Atau cara wakaf nombor 3? Nombor 1. Yes, cara wakaf nombor 1. Iaitu wakaf sebelum kata sendi. Bila nak start, tak perlu patah balik. Ambil kata sendi, terus sambung. Macam ni juga wakaf sebelum kata sendi. Bila nak start balik bacaan, nak ibtidak balik bacaan, tak perlu patah balik. Ambil kata sendi dan terus sambung bacaan. Ya. Jadi cara wakaf nombor 1 senang. Okey. Jom kita pergi ayat 3 pula. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Wakaf di sini. Wakaf. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wakaf lagi di sini. فارجع البصر هل ترى من فطور. Wakaf lagi pada akhir ayat. So, ayat 3 surah Al-Mulk ada berapa tempat kita wakaf? 3 tempat kita wakaf. Mari kita lihat. Tempat pertama kita wakaf pada tibaqa. Kenapa? Sebab depan dia ada kata sendi ma. Kata sendi ma. Boleh lihat dalam buku. Apa erti ma? Apa yang? Apa yang ataupun barang pun boleh diikut atas ayat. Ya? Ini kata sendi pertama. Okey, kata sendi kedua pada ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Mana kata sendi dia? Fa. Ini ma, ini fa. Fa. Betul, fa. Okey, cuba lihat dalam buku. Apa erti fa? Maka. Maka. Jadi maka itulah merupakan kata sendi. Baik, sekarang mari kita lihat pula. Bila saya wakaf pada tibaqa, depan dia ada kata sendi. Ini menunjukkan cara wakaf nombor berapa? Nombor 1 ke? Cara wakaf nombor 2 ke? Cara wakaf nombor 3? Satu. Cara wakaf nombor 1, iaitu wakaf sebelum kata sendi, nak start, nak ibtidak semula bacaan, tak perlu patah balik, ambil kata sendi di hadapannya, terus sambung bacaan. Sama juga di sini. Ini juga cara wakaf nombor 1, iaitu wakaf sebelum kata sendi, bila nak ibtidak bacaan, maka tak perlu patah balik, ambil terus kata sendi depan dia, dan terus sambung bacaan.
Jadi ini juga cara wakaf nombor 1, ini juga cara wakaf nombor 1, iaitu wakaf sebelum kata sendi, nak ibtidak, ambil kata sendi di hadapannya dan terus sambung bacaan. Tak perlu patah balik ke belakang. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Okey, baik, jom. Kita pergi lagi. Maklumlah, dekat sebulan cuti, banyak benda dah lupa. Saya pun tadi nak start balik mengajar, nak mengingat balik semula. Macam mana nak ajar? Dah lah terus Dia dah lalu lupa. Ustaz ya? Okey, jom kita lihat ayat 4. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ. Tadi wakaf di sini kan? Wakaf di sini. Okey, lepas itu depan dia ada al-basaru khasi'a si'an wa huwa hasib. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ibu ayah semua nafas panjang, eloklah wakaf kat sini. Ya? Kalau nafas panjang, wakaf di sini. Tapi oleh kerana biasanya pagi nafas kita memang pendek, terutama saya lah. Saya ni biasa pagi memang nafas pendek lagi. Suara pun parau-parau lagi sebab dia tak matang lagi. Ya, sebab itu kalau ibu ayah lihat penyanyi Wings ke Shears ke Ella ke, okey, siapa-siapalah penyanyi, ibu ayah tahu tak dia start buat rakaman, masuk studio buat rakaman pukul berapa? Malam. Pukul apa? Malam. Dia akan start masuk studio sama ada sebelum maghrib atau selepas maghrib. Ya. Dan biasanya dia akan habis buat rakaman, kalau dulu subuh baru habis. Sebab itu kebanyakan artis dahulu, zaman jahiliah mereka, sekarang semua dah okey dah. Zaman jahiliah mereka dulu, ketika mereka buat rakaman, kadang-kadang maghrib entah ke mana, kadang-kadang isyak entah ke mana, kadang-kadang subuh entah ke mana. Sebab mereka akan start masuk studio maghrib, keluar subuh. Lepas subuh, minum bagi, mungkin tak minum, syahid pula sampai petang. Kerana apa? Rakaman dibuat sebelah malam, kerana suara sangat cantik, sangat bagus mulai petang bawa ke malam. Sebab itu tidak ada musabakah dibuat pada pagi hari. Musabakah semua bermula sebelah petang dan kebanyakannya bermula sebelah malam. Begitu juga kalau apa dipanggil? Menyanyi ramai-ramai itu apa dipanggil? Tak. Konsert. Konsert pun dia tak buat siang hari, kebanyakan konsert buat malam. Sebab malam suara dah sedap. Okey? So gitulah, saya pun tadi memang terpaksa wakaf di sini sebab kebiasaannya pagi suara saya ataupun nafas saya sangat pendek. Sebab tak wamak. Kan? Petang kan malam mungkin dia panjang sikit nafas. Okey, sekiranya soalan sekali lagi, sekiranya ibu ayah nafas panjang, terbaik berhentilah dekat khasi'ah. Kalau nak sambung terus pun lagi bagus. So yang kita cadangkan berhenti di sini sekiranya nafas kita pendek. Okey. Sekiranya nafas pendek, maka berhentilah pada ilaik. Okey. Bila dah wakaf pada ilaik, nak ibtidak dia agak-agak kat mana? Yang qalib. Tadi masa kita baca ramai-ramai tadi, kita ibtidak kat mana? Mula balik bacaan. Yang qalib. Yang qalib. Baru masuk patah balik ke belakang. Betul? Ya. Kan? Thumma ruj'il basara karrataini yanqalib ilaik. Patah mula bila nak ibtidak. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okey, kenapa saya patah balik ke belakang? Saya nak menyebabkan Sebab Al-basar tu bukannya kata sendi. Basar ni bukan betul. Ini bukan kata sendi. Sahih. Oleh kerana depan tempat kita wakaf ni tidak ada kata sendi, maka kita mesti berpatah balik ke belakang mencari kata sendi. sendi. Kata sendi. Kata sendi kat sini apa dia? Yang.
Ya. Huruf ya. Cuba tengok dalam buku. Ada tak huruf ya? Cuba tengok dalam buku. Ada tak Ada. huruf ya? Ada. Kata Ada. ganti Ya tu nama di situ kita tak nak fi'il. terang panjang. Saya nak beritahu Buaya senang je. Kata Ya ganti itu nama merupakan fi'il mudhari'. fi'il. Ya, soalan sekali lagi. Ya ini merupakan fi'il mudhari'. Jangan tanya apa benda pula fi'il mudhari', takut pening nanti. Okey. Ya. Ambil itu je, ambil poin tu je. Ya ni adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' juga merupakan salah satu Kata sendi. kata Kata sendi. sendi. Okey. Hanya tanya panjang-panjang, kan pening kan? Okey. Sebab kita bukan nak belajar bahasa Arab ni. Ya, Belajar. kita nak belajar Okey. macam Kata mana sendi. orang bukan orang Arab tahu nak berhenti kat mana, tahu nak ambil bacaan semula kat mana. Ya? Macam saya lah, saya Jawa. Siapa Jawa angkat tangan? Tak ada Jawa. Tak Allah, ada. tak ada geng, tak best. Tak apa. Okey. So bila waqaf di sini nak ibtidak kena patah balik ke belakang, ambil pada yang qalib. Okey, baik. Bila berpatah balik ke belakang ini menunjukkan ini cara waqaf nombor 1 kah atau cara waqaf nombor 2 kah atau cara waqaf nombor 3? Nombor 2. Ini adalah cara waqaf nombor 2. 2. nombor 3. 3. Nombor Dua. 3. Sebab waqaf selepas kata sendi. Oh. Dua. Kalau nombor 2 Oh, okey, waqaf pada kata Ada sendi. kata sendi. Oh, pada. Okey. Tadi sebelum. Kan tengok anak panah saya buat tu. Ya. Kan anak panah. Jadi di sini adalah cara waqaf nombor 3 kerana waqafnya selepas kata sendi. Oh, okey. Ini merupakan sebenarnya kata sendi kecil. Kata sendi yang berada di tengah-tengah rangkap. Rangkap 1 sebenarnya dekat sini. Ini rangkap 1. Bermaksud kita waqaf di tengah-tengah rangkap. Kenapa waqaf? Sebab nafas sampai sini je. Nak pergi sini rasa dok dang lah. Ya. Kan? Tu dia. Jadi oleh kerana waqaf macam ini adalah waqaf nombor 3, maka cari kata sendinya kat sini adalah ya. Ambil kata sendi ini, ibtidakkan semula bacaan di sini dan habiskan bacaan. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Hari ni kita belajar waqaf tidak ya, biar betul-betul mantap. Nanti bawa sikit-sikit masuk tajwid dan sebagainya ya. Okey, baik Ibu ya. Ada soalan tak pada ayat 4 ni? Maknanya Ustaz, waqaf nombor 1 sebelum kata sendi. Betul. Nombor 2 pada kata sendi. Betul. Nombor 3 balik ke belakang. Balik Selepas. Selepas kata sendi. Selepas kata sendi. Oh, sebelum, pada, selepas. Okey. Yes. Sebelum, pada, selepas. Betul. Terima kasih. Jadi akak dah dapat dah tu. Sebelum, pada, selepas. Nak ibtidak dia kat mana? Tidak dia. Mulakan. Boleh. Tidak Okay. tadi. Saya tunjuk balik semula lah. Saya tunjuk. Biar betul-betul faham ya. Tak apa, pelan-pelan Kak. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pandang jap. Tidak, nak mulakan. Okey. Ni kotak warna biru kat atas tu. Dia tulis Tak berapa kata sendi. Anak panah pertama waqaf sebelum kata sendi. Oh, tidak pada Anak panah kedua waqaf pada kata sendi. pada Anak panah ketiga dia kata waqaf selepas kata sendi. selepas. Bila nak start? Pada kata sendi. Yes. Start ataupun ibtidak. Baru Ibtidak. pada itu dah anak panah dah tunjuk. Itu dia. Waqaf kat sini, ambil kata sendi, terus sambung bacaan. Okay. Waqaf kat sini, ambil kata sendi, terus sambung bacaan. Tapi waqaf kat sini, patah balik ke belakang, ambil kata sendi, baru sambung baca. Oh, okey. Nampak ni anak panah start ni. Anak panah tu dalam tu. Ni gambar rajah. Ataupun dipanggil apa? Kalau Arrow zaman dia. belajar dulu apa dipanggil? Arrow dia. Bukan arrow. Kadang-kadang dia semenjak PKP dia banyak benda dah lost. Apa dia panggil? Formula dia. Peta minda. Peta minda. Peta minda. Peta minda, ringkasan peta minda. Boleh ya?
Boleh? Formula pun boleh. Okey. Formula Baik. dia. Jom kita pergi pula ayat yang ke-5. Ada. Jom ayat ke-5, saya pandang sekejap. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Ini wakaf pertama. Lepas itu وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Itu wakaf kedua. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Wakaf yang ketiga. Jadi ayat 5 pun kita wakaf pada 3 tempat. Baik, mari kita lihat. Wakaf yang pertama, bimasabih. Mana kata sendi dia? Wow. Wah. Apa arti wah? Dan. Wakaf kedua pada lisyayatin. Mana kata sendi dia? Wow. Wah juga. Apa arti wah? Dan. Yes. Okey. Bila kita wakaf bimasabih, maknanya wakaf sebelum kata sendi. Maka ini cara wakaf nombor 1 kah? Atau cara wakaf nombor 2 kah? Atau cara wakaf nombor 3? Nombor 1. Cara wakaf nombor 1. Sini. Nombor 1. Cara wakaf nombor 1 juga. Sini? Nombor 1. Ini tak ada nombor sebab dah habis ayat. Habis ayat. Dah habis ayat dah. Memanglah wakaf. Okey. Okey. Boleh nampak tak? InsyaAllah. Yes. Cara wakaf nombor 1 adalah cara wakaf yang paling banyak sekali. Cara wakaf nombor 1 adalah cara wakaf yang paling banyak sekali. Cara wakaf nombor 3 adalah nombor 2 yang paling banyak. Tetapi cara wakaf nombor 3 adalah nombor 2 paling banyak. Tetapi cara wakaf nombor 2 iaitu wakaf pada kata sendi, nak start ambil semula kata sendi, itulah cara wakaf yang jarang-jarang. Kadang-kadang. Sikit-sikit. Boleh? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Habislah tentang wakaf dan ibtidak. Ada soalan tak? Tak ada. Alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz boleh tak? Ada orang baca tu dia sekali lalu je. Dia tak ada sekali lagi yang wakaf nombor 2 tu. Cara wakaf nombor 2. Okey, dalam ayat kita baca tadi, dalam ayat 1 sehingga ayat 5, tidak ada cara wakaf nombor 2. Patutlah tak dapat nak jawab. Memanglah tak dapat sebab tak ada lagi. Patutlah kata. Tunggulah kokok besok ada ke, kan lusa ada ke. Tak boleh nak bagi semua Kang. Mana? Tak ada ke mana nak set dan pada ni ke buat. Nombor 2 tak jumpa. Okey. Mana akan nak juga nombor 2 ya? Contoh. Okay, saya buat contoh lah. Contoh biar masuk. Ya. Okey. Sebelum pada ayat pertama tak ada. Ayat kedua tak ada. Ayat ketiga tak ada. Ayat keempat tak ada. Ayat kelima pun tak ada. Ayat keenam tak ada. Kelima tak ada. Ketujuh tak ada. Lapan tak ada. Ayat 9. Okey, contohlah. Cuba buka ayat 9. Ayat 9. Cuba tengok ayat 9. Cara wakaf nombor 2 hanya pada kata sendi tertentu sahaja. Soalan sekali lagi. Cara wakaf nombor 2 hanya pada kata sendi tertentu sahaja. Tertentu sahaja. Allah. Start pula dah. Nak orang tidur. Saya ujian betul.
Selah internet macam tu. Illa lah tak? Illa tu kata sendi tu, illa tu. Ya dah rasanya. Inna antum illa. Boleh ambil fi. Yes. Yes, saya faham dah. InsyaAllah Kak Siha. Ya Kak tu, illa tu. Lepas tu boleh ambil fi. Fi apa makna fi? Maka ke? Fi. Di pada. Pada dalam. Boleh. Kenapa nampak muka besar? Tak buka lah Kak Siha. Tak buka gambar. Ya, tu lain tadi. Nama Asmah Amrah. Nama. Fi pada illa. Saya rasa betul tak tanya Ustaz kan? Illa tu wakaf pada illa, melainkan. Tak apa, Ustaz ada tu. Yang tahu kata sendi afdan je. Fi maka, fa maka tak. Siapa yang tidur tu? Saya dengar macam orang tidur kan. Macam dengar orang tidur. Fa maka kan, fi di dalam. Tengok tak ada pula gambar orang yang tidur. Sebab tadi saya takut saya terlepas kata sendi nombor 2 sebab saya tak ada, dengar tak ada, jawab. Rupanya tak ada. Siapa yang tidur? Maaf ni kot, maaf Zahat ni kot. Sebab mic dia buka. Tak apa, Ustaz dengar tu dia khabar tadi. Kata sendi. Apa ni Rohayati? Ya, Sebelum- saya. Ya. Sebelum kata sendi. Ayat dia ayat sempurna. Rasanya wakaf daripada illa. Ayat 9 tadi mana? Illa, lepas tu mulakan dengan fi pula tak? Ambil balik ilah kot. Illa, tu Ustaz tanda dah tu. Cubaan. Dapat? Dapat semua Illa dapat dengar? kan? Illa. Okey ya. Baik, kembali kat sini balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oleh kerana nak tengok contoh wakaf cara cara 2. Okey. Yang ada pada sini ialah salah satunya dah illa. Illa. Cuma saya nak beritahu ayat 9 ni sebenarnya tak sesuai wakaf kat sini. Tapi contoh lah. Tak sesuai. Cuma saya nak beri contoh. Contoh. Tetapi ingat, seorang sekali lagi, ayat 9 ini tak sesuai wakaf di sini. Dan kalau nak ibtidak balik, katalah nak wakaf di sini, tak cantik ambil di sini semula. Cantik ambil pada kata sendi in. Ambil pada kata sendi in. Cuma oleh kerana kita nak cari juga contoh yang kedua, maka saya berilah ini sebagai contoh saja. Contoh bacaannya. Wa qul ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa. Wakaf pada illa. Bila nak sambung, ambil semula. Illa fi dhalalin kabir. Wakaf dekat dia. Ibtidak pun dekat dia. Ini cara wakaf nombor 2. Namun dalam ayat 9 surah Al-Mulk ini tidak sesuai wakaf di sini, ambil di sini.
Ya, kalau nak wakau di sini boleh, tapi nak ambil semula kena ambil kata sendi yang lebih besar, iaitu in. Itu. Ya? Okey, tak apa. Saya cari lagi contoh yang lain. Sesungguhnya. Ayat 11 tak ada. Ayat 12 tak ada. Ayat 13 pun tak ada. 14. Ala. 16. 17. 18. 19 tak ada. Ayat 20 tak ada. 1 tak ada. 22 tak ada. 23 pun tak ada. Ayat 24 tak ada. 25 tak ada. 26 tak ada. 27